Okey, kepada semua rakan-rakan, apa khabar? Saya ucapkan kepada semua sekali adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, brother-brother. Semoga semuanya sihat walafiat hendaknya. Okey, sekarang ni berjumpa kita di dalam episod yang ke-5. Okey, kali ini kita berada di dalam topik yang paling tinggi permintaan daripada korang-korang yang berada di luar sana, yang sentiasa komen di bawah, yang sentiasa berborak, chatting dengan saya di ruangan komen di bawah. Ini adalah satu topik yang paling banyak permintaan, iaitu topik strumming. Nice. Okey, cerita berkenaan strumming ni, ada yang bertanya, bang, boleh tak ajar macam mana cara strumming yang down, down, up, 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 down? Macam mana nak belajar berapa kali up, berapa kali down, berapa kali up, berapa kali down. Okey, kadang-kadang you all jumpa teknik pembelajaran melalui up down tu kepada korang yang minat belajar cara guideline yang ada up, ada down, berapa kali up, berapa kali down tu. Tak kisah, boleh cuba cara tu, tetapi suka saya bagi tahu, kalau boleh jangan terlalu terikat dengan cara guide berapa kali up, berapa kali down. Sebab strumming ni dah memang up dengan down. Dia tak ada left right tau. Dia memang dah up down, antara dua je. Sebenarnya cuba belajar bermain alat muzik, cuba belajar bermain gitar, piano ataupun apapun, bila anda ingin menceburi muzik, cuba belajar by heart. Apakah maksud by heart? By heart itu adalah ada kalanya kita tidak perlukan apa-apa guide di depan kita. Yang penting kita tahu macam mana nak buat, macam mana nak bunyikan dia, macam mana nak mainkan dia, macam mana nak hayun. Itulah by heart, melalui hati. Ramai yang bertanyakan, bang, kalau lagu macam ni, macam mana strumming ni berapa kali up, berapa kali down? Saya akan beritahu anda macam mana untuk mendapatkan strumming di dalam lagu yang korang nak cari tu. Bagaimana cara untuk mengenal pasti lagu tu, macam mana strumming dia. Bila korang dengar lagu tu, rasa nak cek lagu ni, dah tahu dah lagu ni chord senang ni, minor start ni D, rasa senang ni, tapi macam mana nak tahu strumming dia? Perlu ke nak korek YouTube dulu, nak korek mana-mana dulu, nak tahu ajar strumming untuk lagu tu je? Susah nak dapat. Tapi macam mana kita nak by heart, kita sendiri yang boleh tahu, oh lagu macam ni aku tahu strumming dia macam mana. Cara dia adalah mengenal pasti rentak drum lagu tu. Oh my god! Wow! Contohlah kalau lagu tu tum tak teng teng tak teng tak teng teng tak, strumming dia tak teng teng tak tak teng teng tak tak teng tak. Kita kena kenal lagu tu, kita kena kenal beat lagu tu. Contoh tum tak tum tum tak, satu, tum tak tum tum tak, dua. Jadi round pertama tak tum tum tak, ulang tak tum tum tak, ulang tak tum tak. Kalau rentak dia tum tak tum 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 tak tum tum tak tum tum tak. Kalau lagu tu rentak ni mungkin tum tak tum tak tum tak tum tak. Okey, kalau lagu tu rentak dia rentak yang sama, teng tak teng teng tak, slow, teng tak teng teng tak, teng tak teng teng tak, teng tak teng tak. Kalau lagu tu laju, teng tak teng teng tak, teng tak teng teng tak, teng tak teng teng tak, tak teng teng tak. Tak kisahlah berapa up, berapa down. Yang penting petua dia. Ada juga petua dia. Start ke bawah, habis pun ke bawah. Macam mana pula nak tentukan start ke bawah, habis tu ke bawah? Okey, ambil contoh. Contoh satu pattern strumming yang paling basic. Nampak tak tangan saya? Atas bawah, sekata je. Nampak tak? Dia tak. Bukan macam tu tau. Nampak? Dia bukannya
sebenarnya kenapa saya kata cuba belajar dengan cara tanpa guide seperti arrow up down tu. Kalau kita terlalu terikat dengan guide berapa up berapa down, susah nak main muzik, lambat kita nak cari lagu lain. Sebab kalau kita nak gunakan berapa up berapa down tu dalam satu lagu tu, tak semestinya kita akan menggunakan up down tu sama je daripada mula sampai habis. Itu cara yang paling simple. Nak kena pasti macam mana nak strumming lagu yang korang tengah cari. Dengar drum dia macam mana, cuba dengar. Belajar muzik ni tak boleh lari daripada menggunakan telinga. Nak tahu macam mana, kena dengar. Contohlah, kalau kita bersembang dengan sebelah member yang memang tak minat langsung muzik, tak ada jiwa muzik, kita akan kata kat dia, aku dengar dia punya lead tu macam ni sikit lah. Tak ada, aku dengar biasa je, aku dengar lagu tu je. Dia tak boleh dengar tau. Kita nak main gitar ni, sedaya upaya telinga kita mesti mengenal pasti bila kita dengar lagu tu, yang mana satu bass, yang mana satu rhythm, yang mana satu bunyi solo, yang mana satu bunyi drum. Sebab bila kita dah belajar gitar sikit, lama-lama kita makin expert, kita dah sampai level boleh main solo. Bila kita nak cari satu-satu lagu tu, kita nak dengar part solo je. Macam mana kita nak ketepikan bunyi bass, dan kita nak ketepikan bunyi rhythm, macam mana kita ketepikan bunyi vokalis. Yang kita nak detect hanyalah bunyi solo tu. Nak tak nak kita kena belajar menggunakan telinga kita untuk mengesan bunyi yang kita nak saja. Nak tak nak memang kita kena train, kita kena ada jiwa tu. Kalau tak ada jiwa tu, cuba cari. Kita kena cari jiwa tu. Kena cari jiwa tu, kena cari soul tu. Okey, bila kita cakap berkenaan strumming, cara pegang pick, pastikan 2 jari. Boleh buka Google macam mana nak pegang pick, cuba cari. Macam saya suka pegang cara biasa, tapi pastikan 2 jari. Bukannya macam ni. Bukan pegang macam ni Bukan pegang macam ni. Bukan pegang macam ni. Kalau macam ni, saya pun tak kerti. Susah nak main. Kita kena pegang 2 jari. 3 jari ni jadikan dia penghayun strumming kita. Angkat dan hempas, jadikan 3 jari ni pemberat untuk kita hayun jari kita yang memegang pick. Okey, kepada yang baru pegang gitar, baru belajar chord, baru nak belajar strumming, tak boleh lari. Tangan mesti pedih. Sebab apa? Nak menekan kuat-kuat bagi semua tali bunyi dalam masa yang sama. Otak nak fikir strumming. Betul? Betul tak you all buat macam ni? Betul kan? Sebenarnya rahsia dia adalah sambil you all tekan, bila you all angkat sikit, dia senyap tak? Tekan, angkat sikit, senyap kan? So bila you all dah mahir strumming, nampak tangan tu. Sekejap kita tekan, sekejap kita angkat. Tekan, angkat tu bukan saja-saja tau. Tekan, angkat tu sebenarnya nak mutekan bunyi strumming kita dan nak cleankan bunyi strumming kita. Kalau kita tak guna cara tekan, angkat tu, ada 2 sebab nanti. Sebab pertama, kita guna tekan, angkat tu supaya strumming kita cantik. Angkat ni. Tangan tu angkat. Kalau tak angkat, okey, tapi bersepah lah. Nampak? Macam tu main dia. Kod lain pun sama. Pertama, untuk menggayakan strumming, untuk strumming lebih cantik. Kedua, sebab dia tak nak bagi jari kita penat. Kalau kita selesa tekan saja, saya pun tak tahan.
Tapi bila kita main, lepas darah yang berada dalam jari kita ni tidak hanya tersekat dengan tekanan kita pada fret tu. Sekali-sekala darah tu akan bergerak sebab kita ada sambil kita main, sambil kita rehat tau. Sambil kita main, sambil kita rehat. Semasa kita mengangkat dan letak, angkat dan letak tu sebenarnya supaya jari kita boleh bertahan main sampai beberapa lagu pun. Sebab kita tak tekan sentiasa sampai tukar chord, tekan lagi, tak habis lagi strumming, nak tukar chord, masuk tukar chord, tekan lagi. Pedih. Saya pun tak tahan. So semasa korang tekan angkat tu, sebenarnya bila kali pertama you all tekan tu macam tak berapa cun, adalah masa untuk nak betulkan jari tu sambil kita strumming tu. Tapi kita duk kemaskan tekanan chord kita. First kita tap dia, kita tekan bunyi macam tak clean kan. Bila kita angkat letak tu, so kita punya chord tu makin lama makin clean dan kita main tak penat sebab darah kita tak berhenti kat situ je. Sebab kita angkat letak. Tapi janganlah angkat letak main babi buta je. Macam tu kan. Angkat letak tu dalam feel strumming, dalam melodi juga lagu yang you all main tu. Okey, satu lagi, rahsia di tangan kanan pula. Oh my god! Wow! Bila kita strum, bila kita pegang, senyap, kita kena pandai menggunakan bahagian di tepi jari kelingking kita ni, di bawah tapak tangan kita ni, menggunakan sebagai untuk mutekan tali. Sambil strum, ada part yang kita kena letak, angkat. Bukan dengan ketara sangat letak, angkat macam tu. Hanya sikit je. Sambil kita menggunakan teknik, sambil tekan, angkat, ikut strumming. Dalam masa yang sama, kita menggunakan teknik sambil strumming, letak, angkat tu. Dia akan jadi kalau kita tak guna teknik angkat letak, yang ini saya tekan je, tak ada angkat. Ini pun sama, petik je, tak ada teknik letak. Dia akan jadi jari saya pun pedih. Okey, itu dia sebuah sedikit bab strumming, salah satu pattern yang paling mudah untuk kita kongsikan kali ini. Jangan risau, strumming banyak teknik, banyak rahsia, banyak cara nak belajar, banyak pattern, banyak bentuk, banyak skill. InsyaAllah kita akan adakan episod strumming, mungkin tidak berakhir hanya satu episod saja. Next episode saya akan share lagi bagaimana teknik yang lain untuk strumming. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Dan sebelum tu, saya nak share, you all boleh like Jom Main Gitar punya FB page. Di sana kita boleh bincang dengan lebih rapat dan kita boleh berkongsikan gambar ataupun perbincangan apa-apa berkenaan barang-barang gitar. Okey, ramai-ramai boleh pergi ke FB page Jom Main Gitar. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Kau mencoba lagi, memanggil kembali di sandang suri. Engkau kembali ku tak perlu. Jadi apa kau mahu lagi? Kau memendam hati. Jom Main Gitar.